الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas peluang yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, dan atas taufik yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan duduk seketika untuk mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul mereka di dalam rumah Allah dan membaca kitab Allah, mempelajari Quran, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat ke atas mereka. Para malaikat akan menaungi mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan sebut nama mereka di kalangan orang-orang yang mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat pengumuman qumu maghfuran lakum pada penghujung majlis, di mana semua bangun dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah ampunkan segala dosa kita. Kita terus bacakan hadis dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad yang disusun oleh Imam Bukhari rahimahullah. Bab mu'anaqati as-sabi. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsana Muawiyah bin Salih عن راشد بن سعد عن يعلى بن مرة أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام فإذا حسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل يمر مرة ها هنا ومرة ها هنا يضاحكه حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه فقبله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين سبطان من الأسباط. Daripada Ya'la bin Murrah radhiyallahu anhu, bahawasanya dia telah berkata, kami telah keluar bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami telah diundang untuk satu jamuan makan. Pada waktu itu Husain radhiyallahu anhu sedang bermain di jalan, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam telah bergegas di hadapan para sahabat. Kemudian baginda telah membentangkan kedua-dua tangannya, lalu Husain radhiyallahu anhu mula lari, sekali ke sana dan sekali ke sini. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengacah-acahnya sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam mendapatkannya. Lalu dia telah meletakkan salah satu tangannya di bawah dagu baginda sallallahu alaihi wasallam dan sebelah tangan lagi di kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam telah memeluknya dan menciumnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya Husain adalah sebahagian daripada aku dan aku adalah sebahagian daripadanya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang mencintai Hasan dan Husain, iaitu dua orang cucu daripada segala cucu. Ini muslimat rahmati Allah, Imam Bukhari rahimahullah ingin menyatakan bab memeluk kanak-kanak, menyayangi mereka, mencium mereka, mendukung mereka, kan, untuk ajar kita kasih sayang. Dan apa yang kita buat itulah kita akan dapat kembali. Dan apa yang kita tunjuk kepada mereka itulah yang mereka akan
buat kepada kita, kan? Perkara ini memang kita pun tahu, tapi beramal ataupun tidak saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam ada peristiwa yang Nabi sendiri bangun buatkan minuman untuk cucu baginda sallallahu alaihi wasallam tengah malam. Nabi yang bangun, Nabi yang buat minuman untuk cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sayang kepada mereka. Ada peristiwa yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, Hasan dan Husain datang bermain panjat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat sujud di belakang mereka, ingat Rasulullah telah wafat kerana dah lama sangat Nabi tak bangun. Jadi mereka pun kerana darurat mereka angkat kepala. Ada salah seorang sahabat dia mengangkat kepala untuk melihat apa yang berlaku. Maka bila dilihat Hasan dan Husain yang panjat baginda sallallahu alaihi wasallam di atas baginda sallallahu alaihi wasallam, maka bila mereka cuba untuk minta Hasan dan Husain turun, kan, maka Nabi isyarat dengan tangan, kata jangan, biarkan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajar kita kasih sayang terhadap anak-anak. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda, akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kamu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni Nabi bermain di depan orang ramai, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Nabi seorang leader, kan? Nabi seorang leader, Nabi seorang ketua, Nabi seorang raja, Nabi seorang pemimpin. Tapi depan orang ramai pun Nabi main dengan Husain radhiyallahu anhu. Kenapa? Untuk ajar kita kasih sayang, supaya kita yang lihat, mereka yang lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka beritahu kepada kita, dan kita juga beramal seperti mana yang kita dengar, yang sampai kepada kita akan kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Memang kita sayang cucu, betul. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beritahu kepada kita dengan detail lagi, kata bagaimana kelakuan yang sepatutnya yang kita buat dengan mereka. Ada juga yang mana garang, kan? Sepatutnya kita kena berlemah lembut dengan mereka, kasih sayang. Apa yang kita tunjuk kepada mereka, itulah kita akan dapat kembali, kan? Ramai kita tengok orang tua mana anak-anak, kanak-kanak suka mereka, kan? Ada juga sebahagian orang tua yang kanak-kanak tengok mereka lari. Garang sangat, kan? Sebenarnya kanak-kanak ni, kalau tanya saya, tak perlu garang pun dengan mereka. Sebab apa? Sebab mereka bukannya berakal pun lagi, baligh pun tak lagi, mumayyiz pun tidak lagi. Mereka tak boleh nak membezakan antara baik dengan buruk pun lagi. Kalau nak berkeras, berkeraslah dengan mereka yang mukallaf ni. Bertegaslah dengan mereka yang dah akil, baligh, mukallaf, mumayyiz, kan? Kanak-kanak tahu apa? Salah betul pun dia tak tahu, baik buruk pun dia tak tahu. Kadang-kadang kita tak dapat nak kawal perasaan kita, marah mereka, kan? Seolah-olah mereka ni boleh faham, dan tahap kefahaman mereka, pemahaman mereka sama dengan kita. Sedangkan mereka mana tahu. Kita cakap 10 kali pun belum pasti mereka faham apa yang kita cuba cakap dengan mereka. Oleh kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda satu hadis yang Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, an-nunzilan nasa manazilahum. Kita kena tahu orang itu duduk di level apa, kita kena cakap dengan dia dengan level dia. Kanak-kanak ni lah paling banyak kita pukul, kan? Kita kata kita nak didik dia, sebenarnya orang dewasa yang nak didik. Kanak-kanak ni mereka tak tahu, mereka tiru saja. Kalau ayah tu buat sesuatu, anak tu akan tiru, kan? Ayah dia rajin sembahyang, anak dia akan tiru lah. Sebab tu pengajaran terbaik untuk anak-anak adalah menjadi contoh yang terbaik untuk mereka, bukan rotan mereka, kan? Rotan tu untuk mereka yang mengingkari salat, yang bila dah sampai umur 10 tahun masih tak nak salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata rotan. Ada orang pernah tanya saya, betul ke ustaz kena berlemah lembut? Jadi jawapan saya, sebenarnya sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata perintahlah solat pada usia 7 tahun, dan rotanlah mereka jika mereka mengingkari solat dan usia mereka telah capai 10 tahun. Maka saya tanya balik soalan ni, apakah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan orang dewasa yang mengingkari solat? Dia dah keluar daripada Islam terus, dan hukum murtad, boleh bunuh dia bila dia mengingkari solat. Maka untuk anak-anak ni janganlah sampai ke situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata rotan mereka supaya mereka solat. Ulama bagi tahu anak-anak ni waktu mereka kecil ni jangan kita pressure mereka, mereka akan akhirnya jadi
terlampau depres, dan mereka rasa seolah-olah dengan diri mereka yang kerdil, yang kecil kan, yang daif, yang lemah, mereka terpaksa pikul tanggungjawab sesuatu perkara yang besar. Biarlah mereka ringan dan biarlah mereka bermain-main kan, asalkan mereka tidak melakukan sesuatu yang jahat kan. Bila kita pukul mereka, mereka akan pukul orang lain. Mereka tak boleh pukul balik apa, mereka pukul kawan-kawan, mereka pukul orang lain. Maka tersebarlah keburukan kerana kita pukul mereka, mereka pukul semua orang. Bukan kata sebab ibu bapa tak pukul. Anak-anak ni, mereka ni tak tahu apa, dan mereka ni lemah. Kalau kita pukul pun mereka tak boleh pukul balik. Dia kalau nak pukul pun kena sama level sepatutnya. Baru kita pukul orang tu boleh pukul balik. Baru kita fikir nak pukul ke tak pukul. Bila kita pukul anak, dia kadang-kadang jadi mendera dan mengikut nafsu kita saja. Ada banyak cara untuk didik mereka. Bagi mereka hadiah, janji mereka hadiah, janji mereka nak berikan anugerah kan, janji mereka bawa jalan-jalan. Dengan cara itu mereka akan lebih mudah faham dan mereka akan buat apa yang kita minta mereka buat, daripada kita pukul mereka dengan kekerasan ni. Saya ingat lagi ustaz saya sebut dulu, dia kata sebenarnya rotan ni untuk keldai, dia kata. Bukan untuk manusia, rotan ni untuk keldai. Adakah kita anggap anak-anak kita keldai sampai kita terpaksa rotan mereka? Maka berlemah lembutlah. Tapi honestly, hari ni apa yang berlaku, ibu bapa tak ada masa kan, ibu pun tak ada masa, ayah pun tak ada masa. Jadi oleh kerana tak ada masa dan kesibukan mereka dengan kebendaan, dengan mencari duit kan, maka untuk anak tak ada masa. Jadi anak buat salah terus marah kan. Jadi bila dah tua, kalau anak tu kembali kepada mak ayah tu, kira mujur lah. Kata dia pun tinggalkan, dia hidup sendiri-sendiri kan. Dan ustaz, salah seorang ustaz kami cerita, pernah dia pergi ke sebuah negara, negara barat. Maka dia jumpa satu orang perempuan tua. Maka dia tanya dia, apa, kenapa duduk termenung di sini? Dia kata, saya dah tua, suami saya pun dah tak ada lagi, anak-anak saya pun dah pergi tinggalkan saya, adik-beradik saya memang dah tinggalkan saya tak ada apa-apa dah. Kata macam inilah. Satu dengan kekerasan, satu lagi bila kita mengajar mereka, kata kamu kena cari duit, kamu kena jadi kaya, maka mereka pun kejarlah kekayaan itu sehingga mereka tinggalkan segala-galanya. Ibu bapa pun mereka tinggalkan. Bila ibu bapa panggil balik, katakan minta kami pergi cari duit, kami pergi cari duit. Dan bila kami dah dapat duit, kami nak gunakan duit itu untuk kebahagiaan kami, maka kami lupa kepada ibu bapa kami. Dan inilah kehidupan barat. Mereka lupakan segala-galanya. Ibu bapa mereka tinggal di rumah orang tua kan, tak ada siapa nak jaga anak, tak ada masa, menantu tak ada masa. Jadi berlaku khususnya dalam kehidupan di bandar seperti kita ni, berlaku. Jadi kita kena mulakan dengan kasih sayang. Ajar mereka kasih sayang, ajar mereka menyayangi orang lain. Tak perlu pressure mereka setakat ABC itu, mereka akan belajar juga bagaimanapun. Bila kita push mereka, pressure mereka, akhirnya mereka itu pun tak dapat, ini pun tak dapat, kasih sayang pun tak ada, dan pelajaran pun tak dapat. Otak anak-anak ni masih lemah lagi. Kita tak perlu push dia. Dia boleh buat sesuatu dengan lebih baik bila mana kita tak pressure mereka, dan dia punya fokus tu amat baik kerana dia tak ada banyak gangguan. Tapi kalau gangguan tu kita yang berikan, maka kerana gangguan tu ingatan dia akan menjadi lemah. Saya bagi contoh. Sebab apa diminta untuk menghafal Al-Quran pada usia kecil? Kerana ketika usia kecil, kanak-kanak mereka tidak ada apa-apa kerisauan. Dia tak ada girlfriend kan, tak ada kekasih, tak ada isteri, tak ada apa-apa. Dia tak risau apa-apa. Dia tak ada risau apa-apa. Asalkan dapat makan cukup, dapat tidur cukup, cukuplah untuk dia. Dia tak risau apa pun, tak ada fikir apa pun. Dia tak fikir pasal duit, tak fikir pasal hutang, tak fikir pasal itu, tak fikir pasal ini, tak fikir pasal ada orang merajuk dengan dia. Tetapi bila mana ibu bapa buat kekerasan ke atas anak tu, maka dia mula beremosi. Bila dia mula beremosi, emosi dia akan mula terganggu.
Bila kita minta mereka pula berlumba-lumba, kata kenapa orang lain dapat nombor 1 dalam kelas, kau tak dapat nombor 1, maka mereka mula beremosi. Dan daripada situlah mereka punya pencapaian mereka, kebolehan mereka, kekuatan menghafal mereka akan mula menurun, kerana gangguan-gangguan emosi yang kita sendiri tanam dalam diri mereka. Sepatutnya kita bebaskan mereka daripada semua itu. Kata kamu belajar saja dengan tenang, tanpa fikir itu dan ini. Dan dengan itu, sebab itulah masa dia usia kecil tu dia boleh buat semua. Dia nak hafal Quran dalam 1-2 tahun dia boleh hafal keseluruhan Quran. 3 tahun boleh hafal keseluruhan. Kenapa? Kerana fikiran dia masih kosong dan dia tak ada apa-apa emosi. Dia tak ada kesedihan, dia tak ada kerisauan, dia tak tahu apa pun itu kerisauan, dia tak tahu apa pun itu kesedihan. Tapi ibu bapa kalau pressure dia, maka dia akan selalu termenung. Dia kata macam mana ni, kawan saya dah habis, saya belum lagi itu dan ini. Dan akhirnya dia sendiri akan rasa dia gagal. Tak sama Allah ciptakan kebolehan kita. Ada yang lebih sikit dalam satu perkara, dan ada orang yang lain dia lebih dalam perkara yang lain. Dan kita samakan mereka dan kemudian kita paksa mereka, kan. So, akhirnya mereka tewas, kan. Mereka kata saya tak boleh buat ini, saya tak boleh buat itu, saya nak hafal Quran tak boleh. Kenapa? Kata tak tahulah macam mana budak-budak lain boleh hafal. Memang tak ada apa pun. Kita yang berikan emosi kepada mereka ketika mereka kecil lagi. Kanak-kanak ni kalau dia menangis, apa kita buat? Kita cerita benda lain, kita tukar cerita, dia akan ketawa balik. Kenapa? Kerana mereka tak ada emosi lagi, kan. Dia tengah sedih satu perkara, kita ubahkan pemikiran mereka, ubahkan fokus dia kepada satu perkara yang lain, dia akan gembira ketawa balik. Ini bab mendidik anak ni amat penting. Dan Nabi SAW ajar dengan detail. Nabi ajar dengan detail. Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa aku berkhidmat kepada, aku duduk dengan Nabi, belajar duduk dengan Nabi, dan aku buat untuk tolong Nabi SAW. Aku khidmat Nabi SAW. Dan dia berkata tak pernah sekali bila aku buat sesuatu Nabi kata sebab apa buat, dan tak pernah pula aku tak buat sesuatu Nabi kata sebab apa tak buat. Itu pun tak pernah. Itu pun tak pernah. Kalau dia buat, alhamdulillah. Tak buat pun tak apa. Itu cara Nabi didik orang lain pula. Cara Nabi didik orang lain, bukan cucu. Anas radhiyallahu anhu. Nabi SAW tak marah, kan. Kerana apa? Dengan kemarahan, dengan kekerasan, dengan ketegasan, kita rasa macam wah, kita dah achieve something. Actually not. Dalam masa yang sama, kita mendidik mereka dengan menjadi contoh yang terbaik untuk mereka. Kita bangun awal, mereka bangun awal. Kita mengaji, mereka mengaji. Kita solat, mereka solat. Kita makan on time, mereka makan on time. Kita cakap benar, mereka cakap benar. Kita bantu orang lain, mereka bantu orang lain. Mereka akan ikut saja apa yang kita buat. Kalau kita tak sanggup buat, maka kita tak ada hak untuk paksa anak-anak kita, kan. Paksaan ini tidak ada dalam syariat Islam dalam mendidik sebenarnya. Dia lemah lembut. Tapi lemah lembut bukan bermakna seperti mana orang barat faham. Lepas tu kata setiap hal ehwal, setiap guideline, garis panduan untuk manusia hidup ni Allah dah turunkan dalam Quran dan Nabi telah sampaikan kepada kita. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Setiap perkara in detail Allah dah turunkan dan Nabi dah cerita kepada kita, sama ada kita tahu ataupun tak tahu saja. Seolah-olah, kan, satu orang dia buat kajian, dia kata sekarang ni finally saya dah jumpa paracetamol yang mana bila makan tu boleh hilang sakit kepala. Orang kata dah lama dah ada kat market. Oh ya ke, dah ada ke? Oh, tapi saya rasa ni begitulah. Bila mana kita tak habis belajar Quran, tak habis baca Quran dan hadis, dan kita rasa oh saya finally saya ada finding, saya dapat tahu ini pun baik. Benda tu Nabi dah bagi tahu lama. Tapi sebab apa kita hari ni baru dapat? Kerana kita lambat membaca, lambat sampai kepada kita. Maka penting, itulah yang penting kita adakan kelas belajar Quran, belajar hadis, supaya kita faham dengan detail apa yang Allah nak ajar kita setiap perkara dan apa Nabi SAW ajar kita setiap perkara, supaya kita dapat tahu dan kita beramal dengan itu. Dengan itu sajalah dunia kita pun akan bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau tidak, kita ni boleh kata kita akan dipanggil syok sendirilah. Saya syok ni, saya rasa hebatnya saya ni sebenarnya. Orang lain tak boleh fikir. Sebenarnya Nabi dah cakap lama dah. Sesuatu yang kita tak baca, kemudian kita rasa kita lebih memahami kerana akal kita sendiri. Akal kita ni fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sebut dalam Quran, lepas Allah bersumpah dengan 11 kali, kan, Allah kata apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ni dapat ilham keburukan dulu baru kebaikan. Kita dapat
Keburukan dulu baru kebaikan. Sebab tu kalau nak kata tunggu ilham kan, tiba-tiba dapat ilham tu, pergi compare dulu dengan Quran dengan hadis, betul tak? Kalau tak betul tinggalkan. Kenapa? Kebanyakan kita bila kita fikir memang kita akan pergi kepada kehancuran. Cuma pada masa tu kita rasa taklah, saya rasa okey je sebenarnya kan. Bila kata okey je, kita fikir balik kembali, betul ke okey? Sebab apa? Kalau dengar sangat suara hati itu, dia akan bawa kepada kehancuran juga. Kan kita tahu manis lah, okey lah kalau makan manis kan sedap. Makan gula kan energy, we need energy. Tengok kencing manis, pergi sangat kepada logik kita, gula itu energy lah. Ni what's wrong with energy? Kan I need some energy, I feel weak, saya rasa lemah, saya nak energy. Makan gula lagi lemah jadi. Kalau guna akal dah betul lah dia kata, tapi kenapa jadi lagi lemah? Sebab kita guna akal kita, yang mana akal kita tanpa Quran dan hadis, dia akan bawa kepada kehancuran. Dia akan bawa, dan lama-lama baru kita realise, oh dia, semua benda ada had dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu dah, kata semua ada limit dia. Kalau kita ikut limit yang betul, makanan kita betul, maka kita akan sihat. Apa saja berlebihan, dia akan memberi mudarat kepada badan kita. Begitulah apa sahaja yang Nabi SAW kata, itu yang terbaik untuk kita. Lebih pun tak baik, kurang pun tak baik. Tersambung lagi hadis terusnya. Wa bihi qala haddatsana Asbaq qala akhbarani ibnu Wahb qala akhbarani مخرمة بن بكير عن أبيه أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة وهي ابنة سنتين أو نحوه. Daripada Mukramah ibni Bukhair, daripada bapanya Bukhair bin Ibnu Abdillah, bahawasanya dia telah melihat akan Abdullah bin Ja'far mencium Zainab binti Umar Ibnu Abi Salamah, dan dia iaitu Zainab berusia 2 tahun atau sekitarnya. Maksudnya tak ada masalah untuk kita cium kalau bayi perempuan umur 2 tahun kan, anak orang lain pun tak apa. Kalau ada orang kata ini apa, bukan mahram, tak ada. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beritahu kat sini, hadis ini untuk memberitahu kepada kita bahawa tak ada masalah. Nabi minta kita berkasih sayang, dukung anak orang lain pun kan, cium mereka, tanda kita sayang mereka. وبه قال حدثنا موسى قال أخبرنا الربيع بن عبد الله بن خطاف عن حفص عن الحسن قال إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك أو صبيا فافعل. باب مسح رأس الصبي. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام عن سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. Hadis tadi daripada Al-Hasan, beliau berkata, sekiranya engkau mampu agar engkau tidak melihat kepada rambut salah seorang daripada ahli keluargamu, melainkan bahawa dia adalah ahlimu atau anak-anak kecil, maka lakukanlah. Maksudnya boleh tengok dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita belajar daripada hadis ni, itu boleh kita melihat rambut anak-anak kecil kan, perempuan lain tak ada masalah. Itu yang Imam Bukhari datangkan hadis itu di sini. Kemudian hadis terusnya daripada Yusuf ibn Abdillah ibn Salam, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menamakan aku dengan nama Yusuf, dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah dudukkan aku di pangkuannya serta mengusap kepalaku. Itu Nabi nak ajar mengusap kepala kanak-kanak kan, itu pun tanda sayang mereka. Dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan mengusap kan kepala anak yatim, yang mana kita dapat pahala sebanyak mana kita sentuh rambutnya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu pun tanda kita menunjuk kasih sayang kan. Kekerasan kan, rotan, ini semua bukan cara untuk kita mengawal kanak-kanak. Kanak-kanak ni perlu kepada kasih sayang, perlu kepada hadiah, perlu kepada janji itu dan ini, mereka akan buat. Mereka tak cukup akal lagi untuk terima kekerasan sebenarnya. Dan kalau kita guna juga kekerasan, akhirnya mereka akan bangun memberontak, dan kita kata mereka degil, kita kata itu dan ini, sedangkan kita sendiri tak tahu cara mendidik mereka. Kalau tahu pun kita tak ada masa kan. Sekarang ni tak ada masa, macam-macam aktiviti kita, tak ada masa untuk mereka. Saya kadang-kadang terfikir juga kan, seorang ibu ataupun seorang ayah lah,
Dia hantar anak dia pergi nursery di mana 20 orang anak lagi ada. Di situ seorang tu dia boleh jaga 20 orang. Tapi cuba tanya seorang perempuan, boleh tak jaga anak 20 orang? Oh, tak boleh, mati. Kata, mana boleh mati. Tapi dekat nursery tu seorang juga dia boleh jaga 20 orang. Apa perbezaan di antara perempuan ini dengan perempuan ni? Sedangkan yang kedua ni ibu sendiri. Kenapa ibu sendiri tak boleh jaga anak, sedangkan perempuan lain boleh jaga anak? Itulah kata patah Urdu kata kan, dia kata nazare badli tu nazare badli. Dia kata cara kita memandang satu berubah, maka pemandangan pun akan berubah. Jadi bila cikgu tu fikir bulan-bulan dapat gaji, dia kata okey 20 pun tak apa. Tapi seorang ibu dia kata penatlah saya nak jaga, nak kena itu dan ini, maka tak boleh jaga. Itulah bezanya. Kerana pemikiran kita telah salah. Kita mula berfikir dengan cara yang salah. Ada seorang kawan saya kata kan, dia pun bekerja, wife dia pun bekerja, balik lewat kan, lepas tu nak tengok anak. Dia kata tak. Dia kata isteri saya suka kerja. Dia kata duduk rumah jaga anak lagi penat. Dia kata baik pergi kerja. Jaga anak lagi penat. Dia kata baik pergi kerja. Anak pergi hantar ke nursery, orang lain yang jaga. Tu bila masanya kita nak didik mereka, bila masanya kita nak tunjuk kasih sayang kepada mereka, kata kami sayangkan kamu, ayah pun sibuk, ibu pun sibuk kan, maka akhir lama kelamaan mereka pun tak dapat kasih sayang dan mereka tak dapat kembalikan kasih sayang itu kepada kita. Maka kehidupan mula menjadi kita jadi mula berkira-kira dengan mak ayah pun berkira-kira kan, nak bagi RM50 pun kalau hutang nak tanya balik ayah, hari tu saya ada bagi hutang RM50, bila ayah nak kembali pulangkan? Sampai jadi macam tu sekali. Nauzubillah kan, nak bagi kepada ibu RM50 pun macam banyak RM50. Tapi kalau bagi kepada isteri tak apa kan, tak ada masalah. Nak bagi kepada ibu RM50 pun fikir, oi banyaknya. Berapa banyak ibu ayah tu pernah belanjakan duit kepada anak-anak itu kan. So, sekarang ni salahnya di mana? Kerana kita bagi mereka duit masa tu, tapi kita tak pernah tunjuk kasih sayang. Kerana anak-anak dia tak ingat duit itu semua, bagi dia tak ada nilai masa tu. Nilai bagi mereka ketika itu adalah kasih sayang sebenarnya. Kasih sayang yang mana kita berikan kepada mereka, itulah yang mereka akan ingat, dan itulah mereka akan faham. Mereka akan, kan anak tu sebahagian daripada kita, tapi bila kita potong mereka, kita pisahkan mereka daripada badan kita sepenuhnya, dan kita tak ada masa yang kita berikan kepada mereka, akhirnya mereka akan terputus daripada kita sepenuhnya. Dan kita tak boleh cantumkan balik dah. Bila kita sendiri yang potong buang, kita nak cantumkan balik mereka dengan kita dah tak mungkin lagi dah. Ketika mereka kecil lah, dukung mereka, cium mereka, usap kepala mereka, sayang mereka. Barulah bila mereka tua nanti, bila kita tua nanti, mereka sayang kita kembali. Itu saja petua dia kan, tak ada apa-apa lebih. Dan buat seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Buat seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Bab qauli ar-rajuli lis-saghiri. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقعمن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku pernah bermain dengan anak patung di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga mempunyai teman-teman sepermainan yang bermain bersamaku. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, mereka akan bersembunyi daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, namun baginda akan menjemput semula mereka kepadaku, maka mereka pun bermain bersamaku. Di sini poin yang pertama saya nak cerita sikit. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa aku pernah bermain dengan anak patung di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara penting di sini yang saya nak terangkan, walaupun hadis ini Imam Bukhari bukan
datangkan di sini untuk menerangkan perkara ini, tapi dia nak menerangkan tentang tidak melarang anak-anak bermain-main dengan kawan-kawan dia. Tapi bab anak patung ni, kita nak bagi mereka bermain dengan anak patung boleh. Beli anak patung, bagi mereka, mereka suka, tak ada apa. Nabi Aisyah kata, aku pernah bermain dengan anak patung. Tapi yang tak boleh apa, muslim-muslim, satu benda yang penting, itu jangan tidurkan mereka dengan anak patung. Perkara ni sangat penting. Kenapa? Bukan saya katakan anak patung tu ada syaitan, bukan. Malaikat tak datang. Kena ingat, malaikat tak datang. Sedangkan anak kita ketika kecil, malaikat yang jaga mereka. Kita tak boleh jaga mereka. Kita kadang tidur hilang akal. Yang jaga mereka ketika kita tidur pun adalah malaikat. Dan kalaulah ada patung, malaikat tak datang. Waktu mereka main, mereka nak main, mainlah. Kerana waktu main kita pun Allah tak hisap. Tapi bila mereka nak tidur, rehat, ambil patung tu, letak tempat lain. Asingkan, simpankan dalam almari, bubur dalam laci, bubur dalam bilik lain. Jangan tidurkan mereka dengan patung tu. Malaikat tak datang bila ada patung dengan mereka. Jadi kalau kita nak anak kita dinaungi malaikat, maka kita kena jaga perkara ini juga. Kerap kali kan, anak-anak memang minta dia pergi kan, lagi-lagi pasar raya kan, Mr. D, mereka lagi pandai, mereka letak depan-depan bagi orang beli, ambil bawa balik kan, lagi mereka suka. Sebab itulah yang atraktif kan, attracting. Nampak je anak, saya nak ni, saya nak itu kan, patung. Beli bagi tak apa, kalau mereka nak, tak ada masalah. Cuma jangan mereka tidur pun kita angkat tu letak. Kadang anak tu pun tak tidur dengan patung tu, ibu pula angkat patung letak, kata tidur, bagi dia tidur dia lebih sedap, ada benda yang dia peluk. Tak perlu, bagi bantal kosong je. Kita lah sepatutnya peluk dia, kenapa letak patung kat situ? Ada patung, malaikat tak datang. Ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terang. Diriwayatkan dalam Bukhari, ada Muslim, ada berkenaan malaikat tak akan masuk kalau ada patung-patung seperti ini. Asingkan, letaklah dalam bilik lain, letak dalam laci, letak dalam almari. Saya sebab dah baca tu saya terangkan di sini, sedangkan hadis ini bukannya tujuan Imam Bukhari rahimahullah membawa. Yang Imam Bukhari bawa hadis di sini adalah untuk menerangkan bahawa kita jangan larang mereka kalau mereka nak bermain-main dengan kawan-kawan mereka, tak apa. Jangan kita rasa macam anak kita akan influence. Anak ni dia biasanya ibu bapa lah bagi mereka segala-galanya kan? Kalau ibu bapa tunjuk akhlak yang mulia, akhirnya akhlak tu akan berpindah kepada anak tersebut. Bila ibu bapa seumur hidup tidak cakap bohong kan, anak tu insya-Allah dia akan faham satu hari nanti, kata oh rupanya tak boleh cakap bohong, kata mak ayah aku pun tak pernah bohong. Kerana benda tu akan berpindah kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, Allah pun firman, kami akan berikan benda tu. Bab qauli ar-rajuli lis-saghir ya bunayya, wa bihi qala haddathana Abdullah ibn Sa'id qala haddathana Abu Usamah qala haddathana Abdul Malik ibn Humayd ibn Abi Ghaniyah an abihi an Abi al-Ajlan al-Muharibi قال كنت في جيش بني زبير فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله فقلت لابنه ادفع إلي الجمل فإني في جيش بني الزبير فقال اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله فأتينا ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله وهذا ابن عمي وهو في جيش بن الزبير أفأدفع؟ قال ابن عمر يا بني إن سبيل الله كل عمل صالح فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل وإذا رأيت مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع طابع. Abu Al-Ajlan Al-Muhairibi berkata, aku pernah bersama dalam satu pasukan tentera Ibnu Az-Zubair, lalu sepupuku meninggal dunia dan dia telah mewasiatkan agar untanya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku berkata kepada anaknya, berilah kepadaku unta tersebut, kerana sesungguhnya aku bersama di dalam pasukan tentera Ibnu Zubair. Lalu dia berkata, marilah kita pergi bertemu Ibnu Umar untuk bertanya kepadanya.
Lalu kami pun datang menemui Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lantas dia bertanya, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia dan dia telah mewasiatkan agar untanya digunakan di jalan Allah, dan ini adalah anak bapa saudaraku dan dia bersama pasukan tentera Ibnu Zubair, maka apakah boleh aku berikan unta tersebut kepadanya? Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, wahai anakku. Ini yang Imam Bukhari rahimahullah nak terangkan di sini, boleh panggil anak orang lain dengan wahai anakku. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, wahai anakku, sesungguhnya jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah setiap amal yang soleh. Jika ayahmu telah mewasiatkan akan untanya supaya digunakan hanya di jalan Allah Azza wa Jalla, lalu sekiranya engkau melihat ada kaum muslimin berperang dengan satu kaum daripada musyrikin, maka berikanlah unta tersebut untuk mereka. Adapun pemuda ini, iaitu Abul Ajlan serta para sahabatnya, berada di jalan pemuda-pemuda satu kaum, iaitu tentera Abdullah bin Zubair yang berperang untuk yang manakah antara mereka dapat mengangkat pimpinan yang boleh melaksanakan undang-undangnya. Maksudnya yang Imam Bukhari nak beritahu di sini bahawa boleh memanggil, kan, bab memanggil, menyatakan perkataan wahai anakku walaupun bukan kepada anak kita sendiri, tak ada salahnya. Dalam Quran yang Allah Subhanahu wa taala larang itu adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut orang anggap bahawa Zaid itu adalah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Zaid itu bukan anak Nabi, kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata jangan, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Bukan anak Nabi, tapi tak salah untuk panggil anak orang lain dengan perkataan anak, kan. Itu juga adalah kasih sayang, kan. Berapa minit lagi? Seminit lagi? Kurang daripada seminit. Okey, sampai sini sajalah minggu ni. InsyaAllah minggu depan kita ada kelas kedua dalam bulan ni. Kita akan sambung lagi bacaan hadis-hadis daripada kitab Adab al-Mufrad ini, dan semoga apa yang kita dengar hari ini, kita belajar hari ini, sama-samalah kita dapat manfaat, kita dapat beramal, kita dapat sampaikan, dan kita dapat bawa dalam kehidupan kita, ajar anak-anak kita, kan, berbaik dengan mereka dengan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.